Baiklah, seperti yang sedia maklum, pagi ini telah berlangsung, sedang berlangsung sebuah webinar, dan untuk pengetahuan semua, webinar ini adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan subjek core subjek event management student, iaitu EVM 603, issue in event management. Selain itu, program ini juga dapat memberi input kepada semua pelajar, bukan sahaja event management student, tetapi juga kepada para pelajar lain dalam macam mana nak mempraktikkan digital marketing dalam program masing-masing. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah kenal tak bermakna kita perlu bercinta. Izinkan saya perkenalkan dulu kedua-dua panel kita pada hari ini. Baiklah, panel kita yang pertama diberi nama Encik Zulfakar Hashim, merupakan salah seorang trainer dan juga pemilik bagi Bumbu Agensi Sendirian Berhad, berpengalaman dalam menguruskan kempen-kempen marketing. Beliau juga seorang troubleshooter di dalam Department Marketing Bumbu Agensi, dan berpengalaman bukan sahaja dari teori, tetapi beliau juga merupakan founder untuk produk-produk beliau sendiri. So siapa-siapa yang ingin tahu lebih lanjut boleh follow IG ataupun LinkedIn Bumbu Agency. Right, kita akan providekan dia punya link account dia sekejap lagi. Seterusnya, seperti yang sedia maklum, dalam poster sebelum ini, kita punya speaker lagi seorang adalah Encik Muhammad Saleh, Zaim kita. Tetapi beliau baru sahaja inform kita orang yang dia ada problem, dia ada macam hal hari ini. Jadi kita datangkan seorang lagi lecturer untuk menggantikan Zaim kita pada hari ini. Panel yang kedua kita iaitu Encik Muhammad Faris Abdullah, ataupun lebih dikenali oleh rakan-rakan pelajar Sir Faris. Rasanya ada ramai student-student Sir Faris kat sini. Siapa yang pernah masuk kelas beliau, kelas digital marketing, kenal beliau. Alright, sedikit latar belakang Sir Faris. Nama penuh beliau Muhammad Faris Abdullah, merupakan pensyarah di UiTM Puncak Alam dalam Department Marketing dan Entrepreneurship. Beliau telah pun mengajar selama 6 tahun dan bermula mengajar di UiTM pada tahun 2019. Okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan program kita hari ini seperti yang dirancang, insya-Allah. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, berikutan kepada situasi kita sekarang, pandemik COVID-19, semua event, semua program kebanyakannya dijalankan secara virtual. Sekarang ini semua orang menggunakan platform digital marketing. Tapi saya percaya pada masa yang sama tidak ramai pro ataupun tidak ramai yang tahu, expert dalam topik ini, dalam digital marketing semestinya. Dan masa ini juga adalah semua orang nak belajar, semua orang nak buat event, semua orang nak buat program, semua orang nak belajar. Yang tak expert pula kena ajar, yang tak tahu apa-apa pula kena belajar. Alright, kita nak tahu daripada panel kita yang pertama, iaitu Encik Sir Faris kita, apa sebenarnya definisi pemasaran digital ni ataupun digital marketing ni sebenarnya, yang nak disampaikan. Dipersilakan, Sir.
Right, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Sebelum tu, I think masih tak terlewat kot untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin lah untuk semua peserta dan juga penganjur lah, right. Okey, saya mulakanlah dengan pemahaman ataupun definisi pemasaran dululah, right, sebab dia asas dia kan. Okay, so pemasaran ni, okay, even kalau you simply Google sekalipun lah, right, you akan jumpa lebih daripada 50 maksud pemasaran, di mana kita faham bahawa terms tu membawa maksud yang agak luas lah, right. Tapi untuk simple understanding, kita boleh faham pemasaran bermaksud di mana aktiviti yang kita jalankan untuk mempromosikan aktiviti pembelian, buying and selling, okay, servis, produk dan sebagainya lah, termasuklah development of product, di mana at the end kita nak deliver value kepada customer. Okay, itu yang basic marketing lah, right. Okay, tapi tu towards traditional marketing. Right? Okay. Zaman sekarang ni kita dah mula ataupun banyak peniaga dah mula beralih kepada digital marketing, right? So, apakah digital marketing pula? Kalau kita faham maksud traditional marketing tadi tu yang saya cakap tadi tu, objektif, proses dan objektif, proses, prosedur dan sebagainya dia hampir sama, cuma perlaksanaan dia tu menggunakan digital teknologi dan juga digital platform, right? Okay, so kita tahu pemasaran sebelum ni dia lebih kepada transactional marketing, right? Di mana kita just nak jual barang and that's it lah, close the sale, cukup lah, right? Okay, tapi zaman sekarang ni, the new marketing era, kita lebih kepada kita nak buat CRM sekali. Maksudnya customer relationship marketing bersama dengan pemasaran asas kita tu. Right? So by the way saya ucapkan tahniah lah sebab penganjur boleh bawa tajuk yang saya rasa agak menarik hari ini kan untuk kita bincangkan, right? Mungkin nanti di round lain kita kupas sikitlah macam mana, apakah benefit ataupun faedah-faedah yang digital marketing ni boleh bawa untuk bantu dalam mempromosikan produk. Dalam kes kita ni servis lah, event management ni kan right, platform-platform apa yang sesuai diguna pakai dan proses-proses dia lah nanti insya-Allah kita akan tengok pada round seterusnya nanti. Okey, tu ucapan pembukaan lah daripada saya, right. Terima kasih. Terima kasih Sir Faris. Seterusnya kita dengar definisi pemasaran digital daripada speaker kita yang kedua, Encik Zul. Hari ini kita dengar ulasan daripada dua speaker yang mempunyai latar belakang yang berbeza cuma dalam bidang yang sama. Encik Zulfaqar pula merupakan pemilik agensi. Cik Faris pula merupakan seorang lecturer. So semestinya Sir Faris tahu macam mana student punya behaviour dan Cik Zulfaqar pula dah biasa dengan bisnes peniaga-peniaga dekat luar sana, macam mana dia orang punya behavior. So dengan ini maju menjemput Encik Zulfaqar bagi memberikan definisi pemasaran digital. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, so basically nama saya Zul dari Bumbu Agency dan saya merupakan owner dan juga team dalam Bumbu Agency, iaitu kami fokus kepada digital marketing. So apa kerja kami buat dalam digital marketing ni? Basically apa yang kita buat, kita bantu peniaga-peniaga macam mana nak onlinekan dia punya business, macam mana nak growkan dia punya business secara online, dan juga fokus membantu dia untuk kekalkan dia punya business tu dalam online supaya dia boleh sama-sama buat sales, saya kata kan, sama-sama buat sales, sama-sama buat untung dalam perniagaan online. Okay, so itu basically apa yang kami buat dalam Bumbu Agency. So Bumbu Agency ni kita start daripada 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah kita banyak fokus kepada servis dalam digital marketing, specifically servis buat content, servis
buat website, servis buat social media, servis launching produk. Basically macam itulah apa servis yang kami buat dekat sini. So apa yang saya boleh kongsikan tentang digital marketing, apa yang saya faham, basically saya nak bagi tahu yang saya memang bukan dalam bidang belajar dulu, saya bukan dalam bidang digital marketing. Saya belajar dulu dalam diploma dalam multimedia design, tapi saya lebih minat kepada marketing. Sebab no point kita belajar design tapi kita tak tahu macam mana buat marketing. Saya fikir benda tu sebab saya ada pengalaman tau, bila saya buat servis, buat design, saya buat video kan, tapi nak jual susah. Bila kita belajar digital marketing ni, pada saya kita ada beberapa benda yang kita nak kena tahu, nak kena belajar supaya kita boleh bekerja dengan orang dan juga kita boleh bekerja sendiri. Antaranya yang saya selalu tekankan, kita ada 4 benda yang kita kena fokus dalam digital marketing. Pertama, kita kena tahu macam mana cara untuk buat grafik. Ini saya nak share lah kepada korang supaya at least kalau korang minat dalam digital marketing, ini benda yang korang nak kena tahu, nak kena pandai buat. Pertama, pandai buat grafik. Kedua, pandai shoot and edit video. Nombor 3, pandai buat website. Dan nombor 4, pandai buat marketing, iaitu pandai buat Facebook ke, Instagram ke, guna social media tu untuk buat marketing. So kalau korang ada 4 skills ni, InsyaAllah senang untuk survive. Nak kerja dengan orang pun ramai orang perlukan calon yang ada 4 skills ni, dan nak buat bisnes sendiri pun dengan adanya 4 skills ni kita dah boleh buat bisnes sendiri, insyaAllah. So basically digital marketing ni seperti yang kita tahu, seperti yang Faris tadi Faris bagi tahu tadi, digital marketing ni sebenarnya apa-apa tools, apa-apa kaedah pemasaran menggunakan media elektronik ataupun menggunakan internet, itu kita panggil dia digital marketing. Sepertinya contoh billboard digital, itu pun consider digital marketing. Facebook, social media Facebook, Instagram, TikTok, itu pun digital marketing. Email, menggunakan SMS, itu kita consider as digital marketing. Sebenarnya digital marketing ni memang sangat-sangat luas, tapi apa benda yang kita nak guna untuk gunakan untuk promosikan kita punya servis, kita tak perlu guna semua sebenarnya. Untuk starting, kita pilih saja mana-mana platform, kita pilih saja mana-mana tools yang sesuai, yang bagus untuk kita kickstart, dan kita fokus kat situ dulu. Lepas tu baru bila masuk fasa kita nak kembangkan kita punya business, baru kita akan troka semua jenis tools, semua jenis platform yang sesuai digunakan untuk kita punya business. Basically kalau kita buat event management, seperti kita tahu event management ni business dia sangat-sangat terkesan sekarang sepanjang PKP ni. Saya punya kawan-kawan, saya punya student, ramai juga yang tutup sementara bisnes tu. Ada saya dekat Putrajaya, saya ada seorang klien di mana before dia buat wedding, dia buat dewan untuk perkahwinan. Sekarang ni dia tukar dia punya nature business. Dia tak tutup lagi dia perkahwinan, dia tukar dia punya nature business. Daripada buat wedding, dia buat kepada bouquet delivery, surprise delivery. Dia sampai tukar tak macam tu. Ada seorang kawan saya dekat Kajang, dia daripada buat catering untuk event, apa sekarang dia buat ialah dia buka gerai, jual lunchbox, jual breakfast. So terkesan sampai macam tu sekali, terpaksa tukar dia punya nature business. So basically kalau geng-geng event management ni sendiri tak fokus kepada digital, memang sangat-sangat terkesan. So nak fokus macam mana pada digital ni? Step dia adalah first kali onlinekan dulu dia punya business tu. Dengan cara buat Facebook, dengan cara buat akaun Instagram, TikTok sekarang kan yang tengah naik. Fokus kat situ dulu. Dan kedua, bila kita dah ada platform-platform ni semua, kita fokus untuk hasilkan konten. So basically macam itulah. Itu sikit sebanyak tentang digital marketing, apa yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Alright, terima kasih Sir Zul di atas perkongsian berkenaan dengan definisi pemasaran digital sebentar tadi. Saya setuju dengan both of our sir, sebab bila kita nak jual something, bila kita nak promote something, there's no point kalau kita tak tahu how to market kita punya produk. Betul? Dan event management sendiri antara industri ataupun proses yang sangat-sangat terkesan nowadays. So bila tiba-tiba pandemik, tiba-tiba pula semua beralih kepada virtual punya
platform. Dan semua pula nak tak nak kena juga gunakan digital platform yang pada sebelum ni tak semua orang tahu. Even saya sendiri pun first time guna Zoom, first time tiba-tiba kena online class guna Zoom, terkapai-kapai. Tak tahu ni macam mana ni on class, semua orang tak semua orang tahu. Saya boleh katakan lebih 50% yang tak tahu. Lagi-lagi mereka-mereka yang seusia mak ayah kita yang masih bekerja, yang menggunakan, yang terpaksa menggunakan digital platform, sangat-sangat benda yang sangat-sangat mencabar sebenarnya. So seterusnya kita nak tanya, apakah teknik pemasaran digital yang terbaik untuk pengurusan majlis, pelajar pengurusan majlis bagi mempromosikanlah dia orang punya program. Saya menjemput Sir Faris bagi memberi pendapat beliau. Okey, terima kasih puan pengerusi kita. Okey, sebelum saya sentuh berkenaan dengan metod yang kita gunakan untuk promosikan, saya juga nak mention lah kat sini kan. Walaupun penggunaan digital marketing ni dah meluas even di dunia, di Malaysia dan sebagainya, tapi kita juga tak bolehlah nak nafikan tentang kepentingan traditional marketing juga sebagai support kepada digital marketing. Penggunaan traditional marketing ni masih digunakan of course lah, tapi kita kata dah macam kurang sikit lah. Sebab apa? Sebab bukan pasal impact dia guys. Dia lebih kepada cost dia lah. Of course, sebab kita pun tahu traditional ni dia akan makan kos yang agak tinggi lah, terutamanya kalau melibatkan printing, broadcasting macam TV, radio dan sebagainya, surat khabar dan sebagainya. Tapi dia still penting sebagai salah satu tools untuk support digital marketing juga. Macam kita tengok dekat even billboard ke, even sign ke apa ke dekat luar yang kita nampak kan, masih juga akan mempromosikan. Maksudnya dia akan lead kepada, let's say macam page kita ke, website kita ke, alamat email kita ke, sebagai salah satu tools. Okey. Sekarang kita tengok berkenaan dengan strategi ataupun metod-metod yang kita katakan sesuai digunakan untuk event marketing. Saya dah mention tadi kan, kita nak jual servis sekarang. It's not about produk lah. Produk ni senang sikit guys. Kita boleh tunjuk gambar produk, kita boleh tunjuk quality produk dan sebagainya, dia lebih simple. Okey, tapi kalau servis ni, yang pertama kita kena tekankan berkenaan dengan apakah sebenarnya value ataupun benefit asas yang kita panggil sebagai core produk yang kita nak jual dalam event kita. Right? Maksudnya apa sebenarnya yang customer bayar tu nanti, dia dapat tu apa benda yang dia dapat. Right? Value asas dia tu. Sebab kita bayar duit ataupun bayar tiket let's say kan, ataupun bayar fees untuk sesuatu event, kita nak bawa balik apa sebenarnya. So, dalam iklan ataupun dalam promosi yang kita buat untuk event kita, bagi saya lah yang pertama kita kena highlight apa sebenarnya core produk yang kita nak jual kepada customer tersebut, supaya inilah bila dia rasa macam ada faedah ni masuk satu event ataupun join event dan sebagainya, dia sanggup bayar untuk masuk tu. Itu yang pertama. Yang kedua, so kita pun tahulah pemasaran berasaskan digital ni dia all about content. Betul Cik Zul Right? All about content. Right? Semuanya berkenaan dengan content kita. Kita tak ada macam TV kan, kita boleh bercakap, kita boleh itu ini dan sebagainya. So menggunakan platform digital ni, content yang paling penting. So apa benda yang kita nak letak? Teks macam mana, visual macam mana, right? Video macam mana, sound macam mana. Sebab benda-benda tu adalah satu kita panggil macam appeal punya teknik untuk nak appeal customer. Customer ni kadang-kadang dia tengok iklan, macam you tengok iklan YouTube kan, you tengok video, let's say lah nak tengok video video klip nyanyi ke apa kan, and then tiba-tiba ada iklan. Biasanya you skip ke you tak skip? Saya jamin most of you akan skip. Betul right? Yang 5 second tu lepas tu skip. So macam mana kita nak buat satu marketing ataupun satu content yang orang tak skip ataupun orang berminat nak continue tengok apa yang kita nak sampaikan tu, right?
Okay, tentang platform pula. Platform ni I think semua orang tahulah kot. Nowadays kita ada pelbagai platform digital marketing lah yang paling popularnya smartphone lah di mana mobile marketing boleh dijalankan. So social media. Okay, talk about social media. Social media ni saya rasa saya tak nak claim lah sebab nanti takut salah, tapi saya rasa my personal opinion antara platform yang paling powerful zaman sekarang ni, right? Untuk kita sampaikan marketing punya communication, right? Sebab most of people dia akan spend most of their time untuk tengok Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. So most of the kita kata pengiklanan tu kebanyakannya disampaikan melalui social media. Right? Okay, so by the way kan, Puan Pengerusi, berapa masa yang boleh saya ni ataupun ada had masa ke? Boleh je. Tak ada had masa. Nanti kalau rasa macam lama sangat saya akan bagi signal lah. Bagi signal. Okay. Bukan apa, sebab takut banyak point nak share nanti makan masa pula. Sorry. Okay, yang pertama of course lah kita create dululah Facebook event kita tu. Kalau kita guna social media, contoh macam Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan yang bagus pasal social media ni, dia memang dah ada siap-siap dah tools dia untuk kita sebarkan lah. Contohnya macam button share, button like, button comment, button hashtag dan sebagainya, di mana penyebaran information melalui word of mouth kita panggil lah, ataupun dalam bahasa digital marketing kita panggil viral lah. Okay. Benda ni sangat-sangat powerful lah, of course, right? So try to sebarkan benda tu sebanyak ataupun sekerap yang boleh lah, of course. Itu yang pertama, yang paling basic, right? Sebab benda ni I think paling basic dan dia tak perlu saya faham tau, benda ni kadang-kadang very technical, tapi setakat nak share apa semua tu, I think very easy lah to do. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dari sudut post kita tu lah. Kebanyakan orang bila dia tengok pertama kali dalam pandangan pertama kita panggil kan, right? Benda tu sangat penting, first impression. Bila dia tengok post kita dekat Facebook, tengok dekat Instagram dan sebagainya, adakah pandangan pertama dia tu boleh menarik minat dia untuk continue membaca ataupun tengok apa lagi isi kandungan, apa marketing yang kita nak sampaikan. So benda tu sangat penting, right? Konten yang kita masukkan tu kan banyaklah jenis appeal, of course lah, tapi antara yang boleh kita gunakan contohnya macam kita buat dari sudut macam kita nak customer tu rasa curious lagi nak tahu, for example. So apa sebenarnya ayat ataupun term-term yang patut kita letakkan sebagai marketing communication kita, right, for example. Okay, yang kedua, yang ni some of the marketers selalu gunalah, iaitu menggunakan any icon ataupun any influencer untuk kita sampaikan marketing communication ataupun kita punya pengiklanan event kita tu. Tak kira lah you nak panggil artis ke, anything lah, anyone lah, because influencer ni kadang-kadang peserta ni kadang-kadang dia bukan tertarik dengan konten event sangat tau. Kadang-kadang dia sebab dia suka influencer tu. Kadang-kadang kan some of them memang macam tu, right? So penting jugalah. Okay, next. Right, ini next macam saya sebutkan tadi lah, penggunaan hashtag, like, button share dan sebagainya kan. Alright, okay. Selain daripada tu, right, okay. Lagi satu saya nak tambahkan mungkin untuk kita tingkatkan lagi penyertaan ataupun tingkatkan lagi minat customer terhadap event yang kita nak iklankan ataupun nak promote tu, mungkin kita boleh masukkan contohnya macam kontes ke, right? Ataupun apa-apa macam pertandingan ke, game ke, benda-benda yang simple lah, just untuk tarik crowd dulu, right? Untuk tarik crowd, dan later mungkin kita boleh sampaikan secara berperingkat lah apa benda sebenarnya event ni dan sebagainya, right? So in that sense kita boleh create kita boleh convert daripada prospek tu menjadi orang yang customer kita lah, senang cerita. It's something like that lah, right?
Okay, sebenarnya banyak lagi ni saya nak share tapi tak apa, saya stop kat sini dulu. Okay, nanti next round mungkin saya akan sambung lah. Right? Okay, terima kasih Puan Pengerusi. Alright, baiklah Sir Faris, terima kasih di atas perkongsian tadi. Saya setuju dengan Sir Faris yang mengatakan bahawa the power of viral tu, benda tu yang kita tengah benda tu yang tengah orang buat sekarang, dan sangat penting untuk kita sebarkan, belaskan apa-apa sahaja, sebab bila kita belas, kadang-kadang mungkin kita akan macam overthinking, macam nanti orang macam bosan nak tengok story aku. But percayalah, bila kita keep post, akan ada orang yang baru tengok. Sebab ada je orang busy dengan dia punya rutin ke apa benda ke, malam-malam sikit baru tengok. Macam tu. Alright. Seterusnya kita nak tanya Cik Zul kita. Bagaimana untuk mengekalkan interaksi antara pengurusan majlis dan juga peserta secara digital? Sebab Sir Faris ada mention yang bila on virtual ni, kita macam berhubung secara virtual lah, yang tak boleh face to face. Most of benda yang kita kena problem selalunya adalah technical punya part, mic problem, dengan suara tak boleh dengar, gambar tak boleh itu, dengan yang paling masalah yang paling ketara lah yang semua orang akan hadap adalah internet connection. So daripada Cik Zul sendiri, bagaimana cara untuk mengekalkan interaksi daripada pengurusan majlis sendiri ataupun pengurusan acara dengan peserta? Silakan. Okay, so basically bila kita nak kekalkan audience secara virtual macam ni kan, nombor satu paling penting adalah preparation kita sendiri. Kita sebagai event management tu, untuk event tu kita sendiri kena preparation, memang sangat-sangat penting. First sekali preparation apa yang saya maksudkan adalah dari sudut yang masalah yang selalu kita hadapi, internet connection. So basically internet connection, kita kena ada yang stable punya internet connection, kita kena ada backup plan A, backup plan B untuk internet connection. Itu sendiri sangat-sangat penting, nombor satu. Nombor dua, dalam sudut bila internet connection tadi, bila sebut internet connection tu, itu akan menyebabkan masalah buffering, masalah scramble kita punya audio ataupun visual. Itu masalah yang berlaku disebabkan internet connection. Yang nombor dua pula yang kita kena buat untuk kita kekalkan audience ataupun make sure orang tak tinggalkan kita punya event, paling penting kat sini adalah dari sudut communications. Kadang-kadang cara kita bercakap menyebabkan orang bosan. Kita biasa kan pergi mana-mana event, disebabkan cara orang tu bercakap, event tu sendiri bosan, kita panggil. So benda tu sangat-sangat penting. Nak kena make sure orang tak bosan dengan kita punya event. So banyakkan study macam mana event orang lain, macam mana orang lain buat event. So kita ambil poin-poin yang best, apa poin, kita buat case study, kita buat funnel hacking kita panggil dengan orang lain punya event, supaya kita dapat hasilkan event yang much more better daripada event-event yang lain sebelum ni. Dan paling penting sekali macam nak kekalkan audience, pada saya adalah two-way communication. Itu perlu ada lah. Maksud dia bukan kita bercakap seorang dari event, mungkin kita kena tanya audience kita, apa pendapat dia, apa soalan yang dia nak tanya mereka benda-benda macam ni, supaya tak adalah dia orang bosan asyik dengar je, betul tak? Alright, betul. Bila nak buat sebuah event tu, sangat penting untuk kita tanya audience kita punya target market kita, apa yang diorang perlukan, apa yang diorang nak. Sebab tu penting, kalau rasanya semua belajar digital marketing kan, salah satu benda paling penting dalam kita nak buat bisnes adalah target market kita siapa. Bila kita tahu target market kita, baru kita boleh decide apa nak jual, apa kriteria yang perlu kita ikut. Betul. Dan macam yang Sir Faris ada mention juga tadi, sangat penting untuk kita engage. Kita kena buat something untuk attract participant kita. Macam mana nak engage dengan diorang, so that diorang attract lah dengan kita punya program ataupun produk kita. Alright. Seterusnya kita tengok chat box dulu sekarang ni. Soalan-soalan daripada para peserta. Soalan pertama,
is it better to propose micro icon with higher engagement rate or macro icon? Boleh kita dengar apa pendapat daripada Mr. Faris? Yes. Dekat chatbot ada satu soalan. Is it Saya tak better? buka, sorry. Alright, it's okay. Alright, micro icon with higher engagement rate. Micro icon, apa maksud dekat sini? Micro icon? Soalan daripada Putri. Saya rasa itu micro influencer kot, kan? Micro influencer dengan macro influencer. Is it berkenaan dengan influencer tadi tu? Rasanya macam influencer kot sebab ada icon kan. Oh, I see. Oh, itu maksud dia, micro icon below 10k follower, right? Okay. So, pendapat saya lah berkenaan dengan is it better to propose micro icon with higher engagement rate ataupun macro icon. So, maybe maksud sahabat kita yang bertanya ni, so adakah bagus kalau kita gunakan ikon-ikon yang yang kita kategorikan sebagai micro ni kan, macam dia tulis kat sini below 10k, ataupun yang makro ni mungkin someone that memang terkenal something like that mungkin lah okay. Yang pertama of course lah, right, kita pun tahu promotion ni dia melibatkan investment lah kan, investment ni cost of course, right. So talk about cost, kalau lah benda tu boleh ataupun kita rasa macam high probability untuk bawa impact yang sangat positif kepada apa yang kita nak buat, event ke produk ke anything lah, right, we go for it. That's why kalau kita tengok kan, most of the products dia orang sanggup keluarkan investment yang tinggi untuk bayar ikon-ikon di Malaysia dan sebagainya, yang kita tengok macam kita pun tahulah of course dia akan makan kos yang tinggi, tapi mungkin pulangan ataupun ROI, return on investment, apa yang dia buat tu berbaloi dengan apa yang dia buat juga, right. Saya tak sure lah dekat Malaysia ni siapa yang dikatakan ikon makro ni kan, right. Tapi adakah peranan micro icon ni kita rasa macam tak penting? Tak juga, right. Micro icon sekalipun sekiranya dia boleh bawa satu impact ataupun satu value kepada kita, it's okay. Talk about icon ni, kita jangan fikir artis semua, tak, macam-macam lagi kita boleh buat. Contoh macam businessman ke, right, anyone lah. I mean, selain daripada benda yang kita asyik fikir pasal icon tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab people look for icon ni, dia bukan tengok kepada personality semata-mata lah, right. Okay. Kadang-kadang dia tengok just based on dia rasa macam dia ni menggunakan ataupun promote suggest something dan sebagainya kan. So mungkin probability untuk dia consume produk ke ataupun dia join event ke akan meningkat, right. So pendapat saya lah peribadi, saya rasa both better ataupun both okay, gunakan kalau boleh, right, no problem with that. Puan pengerusi, kalau boleh saya nak tambah sikit lah, right. Daripada awal tadi I think kita sebut pasal social media dan sebagainya kan, saya sebenarnya selalulah tegur ataupun bagi tahu dekat pelajar-pelajar saya, bila kita sebut social media ni, kita jangan asyik duk fikir balik-balik Facebook, Instagram, itulah social media. Dia sebenarnya social media ni besar guys, saya sebutkan sikit kat sini. Yang pertama kan, in terms of kita boleh bahagikan social media ni dari aspek social networking lah, ataupun social network, contohnya macam Facebook, Twitter kan, LinkedIn dan sebagainya, right. And then kita ada social streaming, okay. Streaming ni contoh macam YouTube lah, of course, Vimeo, right, Flickr, iTunes dan sebagainya, right. And then social search, social knowledge, blogging. Blogging ni, blog ni few years back lah, I think dalam 5-6 tahun ke belakang ni dia sangat popular kan, sebelum dia digantikan ataupun dia tenggelam sikit disebabkan
social media, Facebook, Instagram ni, tapi still quite impactful lah, saya boleh katakan, right? Jadi maksudnya pemasaran, kalau kita nak masuk dalam cabang-cabang setiap social media ni sangat-sangat bagus bagi saya, right? Okay, dan juga lagi satu, website, right? Website ni dia kurang menjadi pilihan orang nak promote barang ni, sebab bagi dia susah. Susah tu maksudnya nak set up website susah, and then nak manage website susah dan sebagainya, right? Itu antara sebab lah, sebab social media ni dia dah provide everything kan, awak cuma create page dan post je lah, right? Okay, tapi website ni, okay, impact dia sangat besar juga, right? Impact dia sangat besar. Okay, yang pertama dari sudut penyediaan konten di dalam website, dia lebih bagi saya lebih cantik lah, ataupun lebih convenient bagi people sebenarnya. Dan website ni kita boleh sediakan pelbagai tools untuk marketing communication kita, right? Bila orang nak join event ni, kadang-kadang dia banyak soalan dia lah, dia nak tahu itu, nak tahu ini dan sebagainya. Dan bila dia nak bertanya tu, of course dia nak immediate punya response. Okay, so immediate response ni, dekat website ni kita banyak benda yang boleh kita buat lah. Contohnya macam kita sediakan ruangan untuk komen, ataupun kita sediakan chat box dan sebagainya pun boleh juga, tak ada masalah, right? Ataupun kita boleh sediakan FAQ dekat website. Benda ni penting juga, FAQ pernah tengok kan, frequently asked question punya section kan, right? Mungkin dia orang ada benda yang nak tanya, tapi benda tu dah ada dekat website, jadi dia menyelesaikan masalah customer ataupun masalah peserta yang nak join ataupun nak ni dengan event kita tu lah, right? Okay, saya menjawab tak soalan Putri? Putri, kalau daripada saya sendiri sangat menjawab sebenarnya, sebab ia menjawab. Putri daripada ia menjawab. Okay. Sebab betul, kadang-kadang bila bercakap soal influencer ataupun ikon, dia bergantung kepada program tu juga, event tu juga. Sebab kadang-kadang kalau kita macam cakap contoh, MICE event, kita kena macam nak attract orang-orang MICE ni, kena datangkan seorang ikon ataupun speaker yang berlatar belakangkan MICE lah, of course. Contoh sekarang kita tengah buat talk pasal digital marketing. Of course kita nak cari orang-orang yang expert pasal digital marketing. Takkan kita tiba nak panggil artis walaupun dia popular, tapi there's no point dia macam tak tahu pun sebenarnya pasal digital marketing. Itu maksud saya tadi tu kan, sebab kita tak depend lah kepada siapa sebenarnya ikon tu, tak, tapi konten ataupun influence yang dia bawa tu macam mana kan, sebab sharing ni dia melibatkan experience, dia melibatkan expertise dan sebagainya, right? So dia boleh develop customer punya keyakinan dan sebagainya untuk join apa-apa event yang kita buat, right? Okay, terima kasih Puan Pengerusi. Right. Terima kasih Sir Faris di atas perkongsian tadi. Okay, kita ada lagi soalan dekat chat box. Dia kata, salam Cik Zul, saya Syafiq, student sains pentadbiran dari UiTM. Oh, kampus apa? Jauh? Saya punya perspektif adalah dari bidang pentadbiran dan perkhidmatan. Saya nak tanya Tuan dari sudut job scope delivery marketing, is it profit loss client is one of your responsibility? If no, how we want to assure that client is satisfied with our service? If yes, it is also considered marketing as well? Thank you. Okey, soalan dia tanya berkenaan dengan profit loss responsibility. Okey, dia macam ni. Setiap masa kita ambil klien, okey, first kali yang kita nak kena decide, nak dapatkan kata putus adalah apa sebenarnya yang dia nak buat dan apa sebenarnya yang dia nak capai. Okey, so katakan klien nak ambil untuk buat launching produk. Okay, so bila launching produk, fokus kita adalah fokus untuk bantu dia buat launching produk sahaja. Okay, dan kenapa dia kena hire agensi untuk buat launching produk? Sebab bila dia hire agensi tu ada experience dan daripada experience itulah dapat mengurangkan risiko untuk kerugian. Okay, so itu based on campaign. Alright, so based on sales pula, ada juga klien yang hire kami untuk buat marketing
tapi fokus dia kepada nak naikkan sales. So bila fokus nak naikkan sales, kita akan susun funnel macam mana yang sesuai, marketing strategi macam mana yang sesuai. Katakan kita dapat satu kata putus, iaitu kita akan buat sales, kita akan fokus untuk bantu dia jual produk dia menggunakan e-commerce sebagai contoh. Dan daripada sini kita akan set berapa kita punya service charge, berapa kita punya commission, dan kita akan make sure bila kita sebut je berapa commission, make sure klien ada profit lah. So bila klien ada profit, baru kita boleh ambil commission daripada situ. Dan kita as a marketing agency, dan apa yang saya tahu, tak ada satu pun marketing agency yang fokus dia adalah yang memang dia akan responsibility 100% based on dia punya profit. Sebab marketing, seperti yang kita tahu, semua benda perlu try and try. Walaupun saya dah pernah buat untuk, contohlah kita nak jual event. Okay, saya dah pernah buat 10 event management company punya marketing. Belum tentu saya boleh berjaya buat dia punya event management company lagi. So menjawab ke tak? Sir, saya tanya soalan direct boleh kan? Hello. Alright, Syafiq dah on mic. Okay. Okay. Cik Zul. Ya saya. Saya Syafiq. Sir, saya nak tanya, mostly orang yang approach marketing agency ni, dia memang tak ada team marketing ke dia punya style adalah you approach when you want. Sebab bagi saya, every organisation or sales lah, sales team, diorang mesti ada diorang punya marketing sendiri, supaya saya rasa itu yang lebih memahami kan. Jadi bagi saya, having your own marketing team is better, or lantik approach ataupun merge with marketing agency yang lebih proper untuk naikkan business? Which one? Okay, so first basically bila kita cerita pasal marketing agency ni, dia ada banyak sangat services. Macam saya sendiri, saya ada servis untuk buat web, kita ada servis untuk set up social media marketing, kita ada servis untuk buat branding, kita ada servis untuk buat content, buat studio, buat photoshoot, buat video, kita ada servis untuk buat launching produk, macam-macam jenis servis. So basically, kenapa orang nak kena hire marketing agency? So first of all, orang hire marketing agency ni sebab nombor satu, dia punya business dia belum ada marketing team. Okay, ada memang banyak lagi business Malaysia yang kita panggil dia startup, dia orang tak ada marketing team sendiri, in-house marketing team tak ada. Okay, itu nombor satu. So bila dia tak ada, dia kena outsource lah. Sebab apa? Sebab kalau dia nak buat sendiri, kita sebagai business owner, kalau semua benda kita nak buat sendiri, memang benda tu kebanyakan yang kita buat tu tak menjadi. Sebab semua benda kita fikir, kita tak leverage kita punya task, kita punya job, kita punya business tu, orang ni buat benda ni, orang ni buat benda ni. So kalau kita sendiri buat semua benda, susah. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, ada juga orang business yang memang dah ada in-house team. Dia ada in-house team, tapi kenapa dia outsource lagi? Sebab dia outsource, dia nak dapatkan kelainan. Sebab kos untuk satu team in-house dengan kos untuk outsource, rate dia lebih kurang sama. So kenapa dia outsource? Sebab dia nak dapatkan kelainan daripada apa yang team dia buat. Itu pun boleh jadi sebab juga. Dan kita kena ingat, kebanyakan bisnes kat Malaysia, kebanyakan bisnes kat Malaysia, dia orang ni, kalau bisnes tu dia baru set up, kita panggil dia startup, dia memang tak ada marketing team. Dia sendiri yang buat marketing. Kebanyakan business owner yang baru tumbuh, baru lahir kat Malaysia ni kan, kebanyakan dia orang datang daripada marketer. Dia lah marketer, sebab tu dia buat business. Dia pandai marketing. Okay, so bila dia dah grow, bila salah satu business tu dah grow, macam business saya sendiri pun, dulu start saya sendiri yang buat semua. So bila kita dah grow, kita akan belajar satu ilmu, di mana ilmu untuk kembangkan kita punya business. Salah satu topik dalam ilmu tu, dalam ilmu nak kembangkan business adalah macam mana kita nak ada team, nak set up team kita sendiri. Dan bila kita dah set up team kita sendiri pun, kadang-kadang kita nak dapatkan kelainan, kita perlukan consultation. Okay, ada yang hire kami untuk consult dia punya business. Ada juga memang dia dia nak buat campaign untuk produk baru dia, untuk servis dia yang baru, memang dia nak totally orang lain, agensi lain yang set up untuk dia, bukannya dia buat sendiri. Sebab dia nak dapatkan, mungkin kita macam saya sendiri, before this saya memang berada di dalam organisation. Saya ada group of companies, saya ada beberapa syarikat. Saya sendiri bekerja dalam syarikat saya. So bila saya bekerja dalam syarikat saya sendiri, saya tak nampak tau apa sebenarnya problem yang kita tengah hadapi. Okay, so apa yang saya buat, saya keluar
Okay, saya resign dalam saya position dalam few companies yang saya ada, saya keluar, saya duduk atas sekali sebagai kita duduk atas, kita tengok, kita akan nampak gambaran daripada bird eye view kan, kita nampak sebenarnya kat mana problem-problem kita yang kita ataupun team kita kat dalam tu tak nampak. Sebab itulah business bila dia nak grow, fasa nak grow, dia perlukan penasihat, dia perlukan advisor, dia perlukan consultation daripada orang luar untuk growkan lagi dia punya business. Menjawab tak Syafiq? Okey, saya faham. Kiranya kalau kita lantik orang third party, diorang akan bercakap honestly, bukannya daripada sudut perspektif kita, betul tak? Betul. So basically bila kita hire third party, orang luar untuk advice kita punya business ataupun untuk consult kita punya business, mereka akan consult based on apa yang dia nampak dan based on pengalaman dia. Kalau kita sendiri kat dalam ni, kita nak grow sendiri macam katak batang purung. Kita asyik nampak benda kat dalam je, kita tak nampak daripada luar, pandangan daripada luar. Faham. Okay, thank you. Thank you, Cik Zul. Okay, alright. Alright, terima kasih Syafiq di atas soalan dan juga terima kasih Cik Zul di atas perkongsian. Saya sangat-sangat setuju dengan pendapat daripada Encik Zul. Kadang-kadang bila seseorang tu dah ada company sendiri, dah ada team sendiri, dia nak buat kelainan ataupun dia nak go big. Dia nak collab dengan another team punya marketing untuk make it boom, orang kata. Betul, and lagi satu juga point yang saya sangat setuju, kita nak juga dengar daripada orang luar yang point of view dia. Betul lah, bila kita as a team, kita nampak benda yang sama je. So bila orang luar ni, dia nampak benda lain. So saya sangat-sangat setuju. Terima kasih untuk soalan tu Syafiq, yang saya rasa boleh bagi penerangan kepada semua peserta viewer kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya apakah aplikasi yang terkini dan yang terbaik yang boleh digunakan untuk pengurusan majlis dalam mempromosikan majlis? Kita dengar daripada Sir Faris. Boleh. Okey, baik. Apakah aplikasi ataupun latest ni lah, application ataupun platform untuk kita ni, betul soalan yes, yang boleh digunakan untuk promote event. Okay, so seperti biasa lah ataupun yang kita faham selalunya lah, right, bila kita buat digital marketing ni most towards social media lah, of course lah. Tapi yang selalu diguna pakai ni, kita pun tahu Facebook, Instagram, dua tu je. Alright. Ada satu platform ni yang bagi saya, dia sekarang ni quite powerful juga tau. Bagi saya dia dah mula meluas dan impactful lah. Okay, platform tu still social media juga, iaitu TikTok. Jangan gelak sebab some of you mesti fikir TikTok ni, untuk bersosial macam you tahu tu lah. Tapi nowadays TikTok ni dah jadi satu platform yang quite powerful untuk menyampaikan marketing communication. Right, dari segi audience of course lah, kita pun tahu social media ni tak kira lah apa pun, audience dia memang tinggi lah, subscriber dia tu. Okay, TikTok ni yang bagus dia ni, dia boleh disampaikan dengan dalam bentuk yang agak santai dan dia lebih dekat dengan end user ataupun pengguna akhir tu. Right, video, animation, right, sound, content apa yang kita nak sampaikan tu, dia quite impactful. Talk about target market ni guys. Alright, produk ke event ke, anything lah yang kita nak sampaikan pada consumer ni, right? Kita tengok dulu target market kita siapa, of course lah. Okay, katakanlah ataupun let's say target market kita tu student, for example lah, students, right? So student ni kita pun tahu tergolong dalam highest rate lah, yang consume social media ni lah, yang teenagers dan juga yang adult ni kan. Okay, so jadi golongan sasar macam ni apa bentuk pemasaran yang sesuai dengan diorang, supaya diorang tengok tu, diorang rasa macam tengok kali pertama, nak tengok lagi sampai habis apa yang kita nak sampaikan. Baca satu baris ayat, dia nak baca sampai habis.
ayat yang dia nak sampaikan tu, yang kita nak sampaikan, for example, right? Sebab tu saya kata tadi, penggunaan TikTok apa semua ni dia macam lebih dekat dengan end user macam ni tau, right? So itu yang pertama berkenaan dengan platform okey, social media. Sebab daripada awal tadi saya dengar kan Facebook, Instagram, so saya sebutlah satu lagi TikTok, alright. Okey, yang kedua juga boleh dikategorikan sebagai satu kaedah ataupun platform yang sangat-sangat berkesan dalam dunia marketing sekarang, iaitu tak lain tak bukan mobile marketing lah, of course, right? Mobile dan juga direct marketing lah, right? So mobile marketing ni termasuklah mobile apps, right? Yang kita boleh dapat daripada platform-platform macam Android, Apple iOS dan sebagainya, right? Benda tu pun yes, quite impactful juga. Okay, penyebaran kita punya pemasaran melalui penggunaan mobile marketing dan juga direct marketing, which is quite very important nowadays. Okay, kita pun tahu dalam digital marketing ni kita boleh go secara personalization ataupun secara mass punya communication lah, ataupun mass customization, right? Jadi both of method tu boleh kita sampaikan melalui direct dan juga mobile marketing tadi tu, right? So saya rasa dua tu lah puan pengerusi. Yang pertama evolutions of social media tadi tu kita eksploitasikan lah antaranya TikTok macam cakap tadi tu. Okay, dan yang kedua melalui penggunaan mobile marketing dan juga direct marketing lah, termasuk email dan sebagainya. Sebab dia spesifik tau. Dia spesifik kepada target market mana yang kita nak sampaikan, right? Berbeza dengan benda yang mass. Mass ni bukan tak bagus sebenarnya, tapi mass punya marketing ni dia dia seolah macam kita tak menjurus kepada target market mana yang kita nak sampaikan marketing communication kita tu. Okey, puan pengerusi, boleh nanti insya-Allah saya sambung lagi. Baik, terima kasih. Betul, kita borak pasal end user, sangat penting sekarang ni TikTok. Saya rasa ramai kot kat sini yang ada TikTok, even lecturer kita pun ada TikTok tau. So sekarang ni lecturer sendiri pun mengambil pendekatan tu sendiri, macam mana nak dekat dengan pelajar apa semua. And then dekat komen saya tengok WhatsApp status pun membantu dalam marketing. Betul? Sebab WhatsApp status lah kita nak blast segala poster event yang orang akan tengok. Ya. Tu termasuk dalam mobile marketing, right? Betul. Mobile marketing sangat. Sebab kalau kita tengok sekarang ni memang mostly semua orang akan prefer mobile marketing. Sebab salah satu sebab utama, phone. Semua orang bawa phone. Alright. Seterusnya, kita ada soalan daripada Facebook. For beginner business, what is the estimate amount that should be spent for digital marketing? Oh, sangat spesifik dia tanya pasal bajet. Kita tanya daripada Sir Faris sendiri. Okey, kejap saya cuba tengok soalan dia balik. Okay. For beginner business, untuk new venture lah maksudnya, yes. Perniagaan yang baru nak diwujudkan berapa estimate amount yang boleh kita spendkan untuk marketing? Quite general juga soalan ni. Okay, yang pertama of course lah ada perniagaan yang dia daripada brick dia, and then dia pergi pada online lah maksudnya daripada physical dia ada kedai dan sebagainya, and then dia go for online. So bagi perniagaan macam tu dia senang sikit, bukanlah senang, I mean dia okay sikit lah sebab apa? Sebab mungkin dari sudut branding dia orang dah kenal, dari sudut quality produk orang dah tahu. Jadi bila dia nak invest untuk benda-benda yang digital marketing ni, right, bagi saya no problem sikit lah dari sebab mungkin penerimaan customer tu dah ada sebenarnya, dia cuma nak meluaskan lagi sahaja. Tapi ada perniagaan yang dia diwujudkan tu dia memang
perniagaan online terus tau. Maksudnya dia memang tak ada kedai, tak ada apa, dia set up dia terus perniagaan online. Okey, itu yang pertama. So, adakah sesuai untuk dia invest terus besar-besaran dan sebagainya? Jawabnya, saya sangat tak advise lah kalau personal opinion saya. Right? Gunakan pendekatan-pendekatan yang less cost dulu. Okay. Contohnya penggunaan pengiklanan di atas social media yang very low cost lah, right? Contohnya macam penggunaan Facebook page personal, right? Saya nak betulkan sikit pendapat pelajar lah, terutamanya bila dia buat pengiklanan marketing ni, dia akan cakap pengiklanan marketing ni free, tak kena tak sesuai. Kita gunakan perkataan percuma tu, kita gunakan perkataan less cost. Right, sebab internet pun kita kena bayar, of course. Maksudnya ada cost yang wujud di situ lah, of course. Right. So perniagaan baru ni macam mana? Okay, yang pertama, gunakan pendekatan-pendekatan yang less cost dulu. Sebab apa? Sebab kita nak test the market itself. Right, kita nak gather crowd, ataupun dalam bahasa marketing kita panggil, kita nak penetrate market dulu. Right, kita tengok dulu macam mana respon terhadap produk kita ataupun terhadap event kita kan, apa respon terhadap event kita dan sebagainya, right, stage by stage. So itulah untuk menjawab soalan tu. By the way kan, saya tak boleh lah kot nak bagi spesifik budget kan, macam adakah below 10k ke apa ke semua tu. Mungkin Cik Zul boleh tambah sikit lagi kan, sebab beliau ada pengalaman kot kan berkenaan dengan kos dan sebagainya. Right, for the beginner ni ataupun orang yang baru new venture yang memulakan perniagaan di atas online, eloklah jika benda ni dilakukan secara step by step ataupun stage by stage dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan lah, of course lah daripada kalau positif, alhamdulillah lah, tapi kalau let's say benda tu tak berjaya dan sebagainya, kita nak elakkanlah daripada tanggung kerugian disebabkan investment pemasaran yang kita cuba buat even dalam digital ataupun online itself. Right? Okay, I think that's it. Alright, terima kasih Sir Faris. Boleh semua take note rakan-rakan pelajar, jangan gunakan istilah free, gunakan istilah less cost. Betul, sebab any business dia melibatkan bajet. Walaupun sekecil-kecil marketing strategi sekalipun memerlukan bajet. Betul lah tu. Saya boleh tambah sikit lagi puan pengurusi. Boleh. Promotion ni guys, dia ada form of promotion dia. Kita belajar marketing, kita tahulah dia ada advertising, dia ada sales promotion, dia ada direct personal selling dan sebagainya. Semua ni adalah paid punya form. Maksudnya kita kena keluarkan kos. That's why saya kata kita tak boleh gunakan istilah guna internet ni semua free. Walaupun kita post kat Facebook, saya faham bila awak post kat Facebook tu free, tak ada siapa charge you, saya faham benda tu tapi still kos-kos lain tu kita kena ambil kira lah kos internet kita dan sebagainya, sebab semua tu melibatkan investment. Kalau awak nak kata marketing ataupun pemasaran secara free, ataupun saya tak suka juga guna free ni ataupun kita kata macam ni lah macam publicity, yes, itu okay. Right, publicity ya betul. Right, contohnya macam ada orang ataupun influencer mana-mana ke yang akan tengok post you and then menggunakan peranan dia tu, dia pergi share dekat orang lain, for example. Maksudnya you dapat free publicity. Itu betul, bolehlah kita panggil sebagai free punya advertising lah. Right, okay. Betul, setuju. Ibu kata Sir Faris, even internet pun kita kena purchase every month, monthly apa semua, bill apa semua kan. Betul? So Sir Faris dah bagi dia punya point of view dari segi pelajar, dari segi side punya pelajar, dan seterusnya kita nak tanya daripada side seorang marketing punya agensi pula. Encik Zul, ada soalan daripada viewer Facebook kita. Daripada pengalaman Encik Zul sendiri, apa yang paling customer utamakan dan mengharapkan untuk memenuhi kehendak customer dalam event? Apa selalunya customer nak? So soalan dia cakap customer nak apa? Apa yang customer nak untuk? Apa yang paling customer utamakan dan harapkan untuk memenuhi kehendak diorang dalam event? Selalunya apa yang diorang harapkan? Selalunya after sales service lah.
Itu yang diorang harapkan. Sebagai contohlah, kita nak buat event, kita nak buat majlis, kita nak buat majlis annual dinner, kita perlukan event management team, betul tak? So apa yang dia harapkan, dia nak cari event management tu, teams tu banyak ada, ramai, banyak company ada. So apa yang dia harapkan adalah after sales, lepas kita dah assign dia sebagai event management kita, so kita ni sebagai customer, kita harapkan dia dapat lancarkan proses event kita tu dengan sempurna. So basically itu yang customer nak daripada event management tu sendiri. Kalau macam dari segi macam nak kata long term sangat, tak long term sangat, ada tak macam customer Cik Zul yang macam dia tak adalah mengharapkan 100% on event dia tu, macam tak sangat. Dia lebih kepada macam long term after event. Long term after event untuk next event dia ke? Maksudnya macam kesan jangka panjang. Kesan jangka panjang pada event Okay, so basically event management team, apa yang event management company buat, dia fokus kepada buat selesaikan event tu dengan sempurna. Itu apa yang event management team buat. So berbalik kepada klien tu sendiri, balik kepada orang yang nak buat event tu sendiri, apa dia punya purpose untuk buat event tu. Sebagai contoh, dia buat event reward untuk dia punya, saya sebagai contoh, saya adalah founder produk, so saya nak buat event untuk gala dinner untuk saya punya team agent stokis saya. Okay, so event saya tu, kat event tu, itu kerja untuk event management, betul tak? Kat event, okay? Okay, untuk set up event tu. Okay, so kerja untuk event management dia habis kat situ dah. Okay, next selepas tu, itu adalah kerja founder tu sendiri, owner macam saya ni, owner tu, untuk make sure lepas dia buat event tu, apa yang agent stokis saya dapat, dia dapat semangat baru, dia dapat lebih confident untuk jual saya punya produk. So lepas tu saya kena buat event lain, ataupun saya kena buat aktiviti lain supaya diorang tu, agent stokis saya tu, sentiasa kekalkan momentum, kekal semangat dia tu. Faham. Dia berbalik kepada owner tu juga, macam mana lepas dia dapat macam the new soul tu, macam mana dia nak get back balik, nak start balik, nak dengan dia punya planning apa benda semua tu. Faham? Okay, kita take 5 dulu. Dalam around 5 minutes kita will get back again. Boleh? Kita bagi masa speaker kita mungkin haus. Alright, kita jumpa lagi dalam 5 minit kemudian. Stay tuned guys. Alright, semua kembali kita dalam program kita, The Importance of Digital Marketing for Event Marketing and Promotions. Alright, kita ke sesi yang terakhir, di mana untuk sesi ni kita ada soalan. Kita ada satu persoalan di mana adakah pemasaran tradisional masih relevan pada masa kini. Pada memula tadi kita Faris ada mention berkaitan dengan digital marketing dan juga kita punya traditional punya marketing. Jadi persoalan dia, media sosial yang manakah yang lebih terkehadapan dan efektif dalam membantu mempromosikan sesuatu majlis ataupun acara. Saya rasa tadi Sir Faris ada sentuh sikit. Ya saya. Okay, sebelum tu kan saya ada dapat soalan ni dekat chat box ni, boleh tak saya respon untuk soalan tu dulu? Oh sure, boleh. Boleh okey, daripada Syafiq. Syafiq aktif suka kalau ada student dalam kelas macam ni. Okey, dia kata salam. Okey, tadi saya ada sebut pasal penetrate market for beginner. So how come big company macam Petronas, Saji, dia kata even TNB pun buat marketing lagi. So apakah purpose dia orang ni? Adakah sekadar tag exemption? Pasal tag tu saya tak sure lah, tapi saya cuba jawab soalan Syafiq dulu. Okey. Yang pertama, Syafiq dan juga guys
bila kita buat promotion ataupun advertising dan sebagainya ni kan, kita nak tentukan platform apa kita nak pakai dan sebagainya. Of course lah, ada beberapa faktor yang kita akan ambil kira lah. Contohnya macam resources kita sendirilah, modal kita, financial, kekuatan financial kita, right, kepakaran kita, target market siapa kita nak go for dan sebagainya kan. Right. Dan apa yang saya faham dengan soalan kamu lah, right, dia macam ni guys, bila kita buat advertising ataupun kita buat sebarang promotion lah dan sebagainya kan, kita nak kena tengok juga apa objektif kita buat advertising tersebut. So objektif ni lah yang akan menentukan yang lain tu. Yang selainnya tu dia akan follow lepas tu lah. Okay. So dalam marketing normally kita akan tengok kepada few purpose lah ataupun objektif bila kita buat pengiklanan. Alright. So yang pertama kita panggil sebagai informative advertising, right? So untuk pengiklanan informative advertising ni normally kita buat untuk kita nak create awareness sahaja tentang brand kita, produk kita, service kita, anything lah, right? So let's say macam kita nak announce produk baru kita, okay, anything lah, maksudnya kita nak berikan information tentang produk-produk yang baru kita keluarkan. Itu objektif yang pertama. Okay. Yang kedua, kita ada reminder advertising. Reminder advertising ni di mana kita nak keep on remind people bahawa kita wujud. Kita tak nak orang macam lupa pasal brand kita, lupa pasal produk kita, lupa pasal servis kita dan sebagainya. So kita keep on buat pengiklanan supaya orang sentiasa benda tu ada dalam consumer's mind. Dan untuk jawab soalan Syafiq, beginner ni dia lebih kepada persuasive advertising. Ini yang ketiga, objektif yang ketiga di mana kita buat pengiklanan tu untuk persuade people. Disebabkan kita baru, maybe company baru, produk pun baru dan sebagainya, right? Macam mana cara kita nak persuade customer? Right? Maksudnya, guys, saya dah wujud, jadi silalah pilih produk saya ataupun silalah pilih company saya. So all about nak meyakinkan orang. Sebab tu saya kata tadi, kalau beginner ni, you nak tugas dia lebih berat sikit tau. So investment dia apa semua ni mungkin berbeza sikit dengan orang-orang yang buat advertising secara informatif dan reminder. Kenapa TNB macam yang sebut, Petronas dan sebagainya masih buat iklan? Itu saya kata tadi, mungkin objektif company-company macam tu dia bukan kepada persuasive advertising, dia lebih kepada informatif, lebih kepada reminder, right? Macam produk kita tengok Milo, Milo ni antara brand ataupun produk yang tak payah berkenal dah. Maksudnya tak payah nak promote dah. Dia dah lead dah dalam market minuman milk chocolate ni. Wujudlah Oligo ke Vico ke, tak boleh beat dia. Dia still leader dalam dia punya line tu kan. Tapi kenapa iklan Milo ni masih ada dekat TV? Tak payah pun tak apa. Tak. Sebab tu saya kata objektif dia apa sebenarnya dia nak buat iklan tu. Right? Normally yang kita tengok iklan Milo ni dia lebih kepada nak remind kita. Dan juga nak inform kita something. Perlu tak dia nak buat persuasif lagi? Saya rasa tak perlu dah dia nak buat persuasif. Right? Sebab itulah untuk jawab soalan Syafiq kan, apa-apa perniagaan, apa-apa company dan sebagainya, advertising is a must, of course. Cuma objektif yang kita nak buat tu dia depend. Right? Perniagaan baru ni of course lah, dia nak persuade people sebab people tak kenal dia lagi apa semua. So itu yang saya kata tadi tu kan, yang kita bincang tadi berkenaan dengan bajet tu, right? Okay Syafiq, saya jawab tak soalan you? Nak clearkan pasal kenapa even company besar pun dia still buat pengiklanan. Faham sir, kiranya dia ada tiga tadi kan, ada reminder, ada betul. Persuade dengan informatif. Create awareness kan. Yes. Okay, thank you sir, jelas. Yes, welcome. Okay, Puan Pengerusi, apa tadi yang kita nak sambung tadi? Sorry. Alright. Terima kasih Syafiq. Soalan yang saya rasa sangat-sangat membantu. Saya setuju dengan Faris sebab bila kita dah ada nama, tak semestinya kita dah kena stop. Kita kena tunjukkan dekat semua orang. Lagi-lagi kalau kita macam, of course kita nak promote something, our product. Kita kena sentiasa tunjukkan kita ada come up dengan something new. Macam Milo, walaupun dia memang dah berzaman, memang dah ada crowd dah, tapi dia still juga come up dengan something new time to time. Betul, sangat penting.
So berbalik dengan soalan tadi, dia quite similar dengan kita punya persoalannya tadi, di mana kali ni dia tanya media sosial yang manakah yang lebih terkehadapan dan efektif dalam membantu mempromosikan sesuatu majlis ataupun acara. Macam tadi Mr. Faris ada kata yang website, website more tu macam mobile marketing lah. Boleh tak macam kalau daripada seorang lecturer, site seorang lecturer, apa aplikasi social media yang terkehadapan yang mungkin boleh statekan? Sebelum kita tanya daripada site seorang company agency pula lepas ni. Okay. Alright, kita kita kupas dululah berkenaan dengan social media ni. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi, social media ni kita jangan faham asyik-asyik balik Facebook Instagram kan. Dia sebenarnya besar sangat maybe saya boleh ulang sikit balik lah apa yang saya dah sebutkan tadi kan, pecahan-pecahan social media yang boleh kita gunakan untuk tujuan pemasaran, event dan sebagainya lah, right? Okay, yang pertama dari aspek social networking kan, network ni kita ada LinkedIn, Google Plus dan macam-macam lagi, and then dari sudut streaming ada Vimeo, ada YouTube, and then blogging kita ada blog kan, forum, forum pun salah satu juga, right? Pun boleh juga. Okay, social knowledge kan, ataupun publishing, semuanya dalam payung social media. Okay, so platform mana yang paling berkesan? Okay, quite general juga soalan ni kan. Alright, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tak dapat nafikanlah kepentingan platform-platform yang common, kita panggil common, contohnya macam Facebook dan Instagram tu, right? Sebab setakat hari ni kalau kita tengokkanlah Facebook, Instagram ni masih lagi leading jugalah dalam social media punya subscription lah, right? Cumanya golongan sasar tu, comeback tu golongan sasar kita, right? Kalau kita tengok ni secara observation sendirilah, right? Instagram ni dia lebih kepada pengguna yang macam teenagers, young adults, dia macam tu tau, right? Ada, of course ada lah juga kan warga emas yang ada account Instagram, tapi dia tak banyak sebenarnya compare dengan Facebook. Sebab Facebook ni dia lebih pioneer sikit lah daripada Instagram kalau kita ikutkan lah, right? So Facebook ni yang saya duk tengok kan, pengguna dia tu dia lebih banyak lapisan, pelbagai orang dia banyak menggunakan Facebook tadi tu, right? Jadi golongan sasar kita siapa sekarang ni, right? Let's say kita nak go towards lebih kepada golongan yang muda, for example, go for Instagram, right? TikTok tadi macam saya sebut, TikTok kan, macam Twitter ni dia dari sudut pengiklanan lah ataupun pemasaran produk, saya rasa dia kurang sikit lah. Ada bukan tak ada, tapi dia kurang sikit, okay? Kalau nak compare dengan Instagram dan juga Facebook tadi tu, right? Okay, and then macam saya cakap tadi juga, penggunaan mobile dan juga direct marketing pun penting. Pendek kata guys, in conclusion, okay, untuk nak promote anything lah, tak kira lah event, produk dan sebagainya, lebih bagus kalau kita gunakan multi channel lah. Maksudnya kita tak menjuru sangat kepada sesuatu platform sahaja. Kita buat pelbagai layer. Itu lebih bagus lah. Kita gunakan social media, kita gunakan website, kita gunakan mobile, penyebaran melalui mobile marketing dan sebagainya simultaneously. Maksudnya secara sekaligus macam tu, dia lebih membawa impact yang lebih besar lah kalau tanya pendapat saya, right? Yang bagus pasal digital marketing ni, sebab kita boleh track record dia tau, ataupun kita boleh measure keberkesanan penyampaian media yang kita nak buat. Itu yang saya rasa paling bagus pasal social media, website dan sebagainya, right? Kita boleh tahu siapa berapa ramai orang yang melawati website kita. Yang bagus pasal digital marketing ni, sebab kita boleh saya dengar macam double suara lah.
Okay, kita boleh track record, kita boleh uji keberkesanan ataupun kita boleh measure, senang cerita, keberkesanan apa yang kita buat. Mungkin Cik Zul boleh tambah sikit nanti kan tentang dia punya dia punya statistik punya part lah kan, macam mana kita nak tengok keberkesanan itu, ini dan sebagainya. Even kita ambil yang basic macam Facebook for example, perasan tak dekat Facebook tu dia ada satu part dekat apa nama part itu, kalau tak salah macam Facebook Insight. Facebook Insight. Betul, Insight. Yes, dekat situ kita boleh tengok tau, post kita ni reach berapa orang. Siapa yang respon, siapa yang ini, maksudnya kita boleh track benda tu, keberkesanan apa yang kita buat melalui social media. Itu yang bagi saya kelebihan lah menggunakan digital media ni ataupun social media platform ni, right? So kalau tanya saya lah pendapat peribadi, platform mana yang ataupun social media mana yang paling berkesan, of course lah kita masih lagi depend kepada yang pioneer tu lah, Facebook, Instagram, dan juga yang baru-baru ni I think lebih daripada itu, tapi yang saya tahu so far TikTok lah yang quite impactful untuk kita sampaikan marketing pada zaman sekarang ni, right? InsyaAllah. Okay, terima kasih Puan Pengerusi. Okay, terima kasih Sir Faris. Betul, kalau digital marketing dia boleh track macam benda semua tu. Macam dekat FB dia ada insight. Kalau per day, kalau hari ni, kalau macam weekday berapa je orang yang reach kita punya posting, kalau weekend macam mana. So daripada situ kita boleh orang kata susun jadual kita bila kita patut buat posting, apa benda semua tu, masa yang strategik lah kiranya. Setuju? Okey, seterusnya kita nak tanya daripada side pemilik Bumbu Agency pula, Encik Zul. Daripada pihak Encik Zul sendiri, macam mana kalau dari segi macam penggunaan, kalau nak posting something on media sosial, macam mana pula dari segi timing? Adakah Encik Zul selalunya macam akan posting pada masa-masa yang tertentu? Mungkin Encik Zul boleh kongsikan masa yang sesuai, yang untuk kita belaskan something. Okey, so sebelum saya nak menjawab soalan tu kan, saya nak tambah sikit apa yang Sir Faris tadi beritahu berkaitan dengan isu dia tadi adalah soalan pasal marketing tadi, platform mana yang lagi berkesan tu. So basically apa yang saya selalu jawab lah bila orang tanya soalan saya macam ni, platform mana lagi berkesan, tools mana paling bagus. Okay, jawapan dia adalah first kali kita kenal dulu siapa yang kita nak target. Kita kenal dulu dari sudut dia punya customer avatar. Dia tu lelaki ke perempuan, duduk kawasan mana, umur dia berapa, minat dia apa kan. Kita kenal dulu. Bila kita kenal dia, baru kita boleh pilih platform mana yang kita nak guna untuk tempat dia. Sebab saya tak sarankan untuk permulaan kita gunakan semua jenis platform. Sebab itu kos masa, kos wang ringgit, kos tenaga, itu semua melibatkan kos. So kita fokus kat satu dulu. Sebagai contoh, kita nak buat event untuk, kita nak jual pelamin untuk tunang. Okay, so nak jual pelamin tunang, memang kita tahu betul kebanyakannya adalah gunakan duit mak bapak. Betul tak? So basically, tapi yang memilih pelamin untuk tunang itu adalah bakal tunang tu sendiri, bakal yang bertunang tu sendiri. So contohlah yang nak bertunang sekarang ni, kebanyakan yang nak bertunang adalah tunang awal. Kebanyakan student daripada universiti ataupun baru lepas habis grad, mereka dah nak bertunang, betul tak? So target market kita adalah diorang. So kalau diorang target market kita, diorang ni banyaknya berkumpul dekat Instagram. Kebanyakan diorang berkumpul dekat TikTok. So platform yang kita nak kena guna bagi pertama sekali, yang kita nak kena fokus adalah dekat Instagram dan juga dekat TikTok. So itu cara macam mana kita nak tahu platform mana paling terbaik untuk kita punya bisnes. Okay, so soalan dia tadi adalah waktu terbaik untuk kita blast kan, waktu terbaik untuk kita post something dekat digital ni. Sebagai contoh, nak post something dekat social media. Waktu terbaik sebenarnya dia tak ada istilah waktu terbaik. Dia berbeza bagi semua akaun. So contoh Instagram, Facebook sendiri kan, kita boleh tengok Facebook Insight, betul tak? Kita tengok dekat Insight itu, waktu apa yang paling ramai orang reach kita punya Facebook page. Instagram pun sama, kalau kita ada pakai Instagram business profile, kita boleh tengok waktu mana terbaik yang paling banyak orang reach kita punya posting. Kita kena check balik dekat situ. Tapi secara general, apa yang kita boleh fikir pada behavior orang. Sebagai contoh,
Kita tahu orang malam kebanyakannya sebelum tidur memang duk layan social media, duk Facebook, main Instagram, main TikTok kan, sampai jatuh telefon atas muka. So waktu macam itulah yang kita boleh guna untuk kita blast something, info. Tapi kena ingat Facebook pula, social media ni dia ada cara jahat dia sendiri, iaitu dia memang automatik akan kurangkan kita punya reach kalau nombor satu, kalau kita tak aktif, kalau kita punya konten tak menarik, dan kalau kita tak main dengan paid marketing. Memang dia akan automatik kurangkan risk kita dekat social media, Facebook ke Instagram ke TikTok, sama je. So syarat dia, kalau kita memang betul buat business, kita nak blast something, kita buat business dekat social media, kita nak dapatkan right timing kan, make sure kita tu aktif dekat social media, kita tu aktif, kita rajin juga buat paid marketing, okay, dan juga kita buat konten yang menarik. Macam Faris tadi kan ada beritahu kan, all about content. Betul. Sekarang ni bukan all about tools, sekarang ni all about content. Kan, nak tahu konten macam mana yang menarik, konten macam mana yang orang suka, pergi kat TikTok. TikTok tempat content generation, content generator kan. Kat situ macam-macam idea konten kita boleh buat. Macam-macam idea kita boleh pilih, kita boleh cari. Sebagai contoh, kita nak buat event sendiri pun, walaupun konten TikTok kita tengok menari, joget-joget kat TikTok kan. Cuba kita buat menari joget-joget macam tu juga, tapi yang kena relate dengan kita punya business. Okay, itu saja. Soalan yang lagi satu tadi Cik Zul, boleh tak sharekan macam kalau dari segi side Cik Zul sendiri, bila timing yang sesuai kita nak macam buat posting kita punya promotion produk or event macam tu, ada tak? Kalau macam Cik Zul sendiri, selalu Cik Zul buat posting masa bila? Pagi ke, tengah malam ke? Alright, so basically tadi saya dah jawab soalan ni, iaitu kita tak ada memang right timing untuk kita post. Sebab setiap orang, setiap account dia berbeza. Instagram kita sendiri berbeza dengan Instagram lain. Macam Instagram saya personal dengan Instagram Bumbu Agency berbeza. Sebab apa? Sebab account kita paling banyak di reach pada waktu bila, kita hanya boleh tengok pada insight, pada analitik dia tu. Facebook page pun sama. Memang tak ada spesifik waktu yang terbaik, tapi kita tengok balik pada behavior orang. Behavior orang tu, contoh kita sendiri pun, kita suka buka Facebook, suka buka TikTok tu waktu bila? Kita tengok. So kita rasa okey, waktu malam nak tidur nombor satu. Lepas tu waktu lunch. Okey. So kalau semua orang berpusu-pusu pergi post waktu lunch, posting kita pun tak nampak juga. Sebab semua orang follow guideline yang sama. So cara terbaik adalah tengok pada kita punya insight. Kalau kita buat business kan, kita tengok pada kita punya Facebook page insight, Instagram insight. Waktu terbaik dia akan tunjukkan kat situ. Hari apa paling banyak reach kita dapat. Waktu bila, pagi, tengah hari, petang, malam yang kita paling banyak reach dapat. So kita follow yang tu. Itu paling terbaik. Faham? Betul, saya setuju. Depend dengan account juga, and then depend juga dengan kita punya target market. Selalunya macam kita punya youth ni, dia macam jenis yang stay up. Kalau posting pagi-pagi buta pun ada je. Faham? Macam tu. Okey, seterusnya kita ada soalan lagi untuk Cik Zul. Dia yang tanya dekat Facebook. Selalunya apa cabaran-cabaran yang dilalui oleh macam marketing department ni selalunya dalam in promoting something? Apa cabaran-cabarannya dan apa selalunya solution yang Cik Zul come up dengan untuk selesaikan benda tu? Okay, so basically dalam marketing kan, marketing kita cerita marketing department. Bila sebut marketing department ni, contoh kita ada department khas untuk kita punya company sendiri. Okay, event management, contoh syarikat ABCD, dia ada department marketing dia sendiri. Apa cabaran yang paling utama dalam marketing department tu adalah nombor satu, tak jelas dengan direction apa yang nak kena buat. Itu nombor satu. Sebab kita kena ingat macam ni tau, orang ni kadang-kadang dia sendiri tak tahu apa yang dia nak. Macam saya ada marketing agency kan, saya ada jumpa ramai klien yang jenis macam ni. Dia datang jumpa kami di office, tapi dia sendiri tak jelas apa yang dia nak. Dia hanya nak naikkan sales, tapi proses untuk naikkan sales tu dia tak tahu. So tugas marketing team, marketer ni ataupun consultant ni, tugas dia adalah bagi jelaskan dulu direction apa sebenarnya yang dia nak kena buat. So direction jelas, barulah boleh pilih campaign apa nak kena buat lepas tu. Okay, contoh kita punya marketing, kita punya problem adalah sale tak naik. Okay, kita tengok apa sebenarnya problem yang menyebabkan sale dia tak naik. Kita kena buat funnel hacking, kena check satu-satu.
Okey, sebagai contoh, problem dia is orang tak tahu pun dia ada buat servis tu. Sebagai contoh, dia buat servis untuk pelamin kan, sebagai contoh, dia tak tahu pun, orang tak tahu pun dia buat servis untuk pelamin ataupun servis untuk PA system, orang tak tahu. So kita buat marketing campaign, kita buat campaign khas untuk bagi tahu pasal servis tu dulu. So no point kita buat marketing integration marketing lah, buat marketing secara offline lah, buat marketing secara social media lah, tapi kita tak tahu apa sebenarnya kita nak capai. So masalah dia, kita kena pasti dulu masalah dan tackle dulu masalah tu. Proses nak kena pasti masalah tu lah yang akan jadi masalah sebenarnya. Sebab bukan senang kita nak kena pasti masalah kat mana. Faham? Dia berbalik kepada apa tujuan sebenarnya. Betul. Tujuan kita. And then apa yang customer nak. Baru kita bila kita tahu tujuan kita dan apa customer nak, baru kita boleh macam pertemukan both of, barulah benda tu terjual. Macam saya selalu share benda ni dalam kelas-kelas yang saya selalu buat kan. Dalam marketing ni pada saya dalam marketing ada dua jenis, iaitu secara general secara dua jenis, iaitu pertama kita panggil dia marketing fokus kepada selling campaign, iaitu campaign untuk menjual. Yang kedua pula saya fokus kepada retargeting campaign, iaitu campaign untuk dapatkan trust, dapatkan bagi awareness, nak bagi orang suka, bagi orang percaya, bagi orang selesa dengan kita. So sebelum kita decide nak buat apa-apa marketing kan, nak capai apa-apa dalam kita punya business, goals kita, kena pasti dulu campaign mana satu yang kita nak buat. Lepas tu baru fokus. Macam contoh kita nak fokus pada selling campaign. Make sure konten-konten yang kita buat tu berbentuk selling. Sebab kita kena ingat konten ni ada konten bentuk sharing semata-mata. Tak ada unsur menjual pun. So konten kita buat pun kena buat konten selling. Berapa jenis konten kita nak kena buat. Sebab kena ingat sekarang ni dia bukan tools mana yang bagus, konten apa yang bagus. So konten tu benda yang paling penting sekarang. Okay. Exactly. Sebab kalau tanya pendapat saya kan, saya sebelum nak buat apa-apa, apa benda yang saya nak kena tengok dulu adalah konten. Okay. Saya tak tengok lagi benda lain. Tools apa nak pakai kan, nak guna Facebook ke Instagram ke, nak pakai paid marketing ke, nak menggunakan marketing cara lain ke, saya tak kisah. Yang penting tools apa kau nak pakai untuk kau promote. Contoh nak buat campaign untuk jual speaker. Okay. Kena buat apa? Kena buat video. Video macam mana nak kena buat? Video selling. Video selling macam mana nak kena buat? Lebih spesifik. Dan kena ingat konten ni bukan hanya boleh buat satu, konten kena buat banyak. Untuk jual satu barang, untuk promote satu benda, satu campaign, konten dia tu kena susun elok, kena ada banyak. Dan bila dah konten dah banyak, baru seronok kita nak blast kat status WhatsApp ke, nak blast kat Facebook ke, Instagram ke, nak blast pakai paid marketing ke, TikTok ads ke, Twitter ke, boleh pilih. Time tu baru kita pilih tools mana. Tools tu ibarat senjata apa yang kita nak pakai. Ingat macam ni je. Buat marketing, kerja marketing ni apa? Kerja marketing adalah bagi orang nampak. Dan bila dia dah nampak, baru kita cuba untuk tarik minat dia dengan konten kita. Betul, sangat setuju. Penjelasan daripada Encik Zul, seorang pemilik agensi marketing. Konten sangat penting. Daripada konten juga kita boleh cari crowd, cari kita punya target, kita targetkan kita punya target market apa semua. Betul? Puan Pengerusi, saya nak tambah sikit lah kalau boleh berkenaan dengan konten ni. Sure, boleh. Sebab saya nampak soalan dari Farid Izzuddin, dia tanya, graphic in marketing lagi penting atau content event marketing tu dah cukup? Okay. First, seulang balik lah, maybe you dah belajar tapi tak apalah. Okay, apa maksud sebenarnya content marketing ni? Apa content? What is content marketing itself? So content marketing in simple understanding lah. Okay, dia sebenarnya panjang sikit kan, seringkaskan. Content marketing ni dia form marketing di mana kita memfokuskan kepada yang pertama kita nak create content itself lah untuk creating. Okay. Yang kedua kita nak kena publish lah, of course publish. Dan yang ketiga kita nak distribute content tu kepada golongan sasar kita. Itu definisi dia. Okay. So perkataan content tu merujuk kepada anything, apa benda saja yang kita nak masukkan dalam pemasaran kita tu. Jadi Farid grafik, baik audio, video, baik teks, baik gambar, image dan sebagainya, itu adalah konten. Itu konten sebenarnya. So adakah konten tu dia kena dengan golongan sasar kita dan boleh appeal mereka untuk menarik minat mereka untuk marketing yang kita dah sampaikan.
Saya ambil contoh mudah je lah kan. Kata kalau saya nak buat iklan ataupun konten dekat YouTube nak jual makanan, for example burger ke anything lah, right, for example. So makanan ni yang boleh menarik minat orang ni adalah yang boleh trigger stimuli dia tu adalah apa sebenarnya, right? You tengok iklan McDonald yang McDonald buat, for example kan, dia buat iklan ayam goreng tu, for example, right? Perasan tak dia ada letakkan audio bunyi orang gigit gigit ayam tu kan, kerak apa semua tu kan, isn't it? So bunyi-bunyian tu pun dah boleh trigger orang rasa macam, weh sedapnya lah McD bunyi ayam goreng kan, sedapnya lah ayam goreng ni. Nampak tak? Itu baru menggunakan konten bunyi-bunyian je. Belum lagi dia masukkan gambar ke anything. Nampak tak? Sebab apa? Tujuan dia untuk nak stimulate, nak rangsang deria lapar orang ni supaya nak kena pergi belilah McD. Okey, itu contoh. So kalau event ni pula, right, awak tak boleh lah bergantung kepada maklumat event saja lepas tu pergi post. Orang tengok bosan lah kan, macam ini je kan. Tak boleh. Maksudnya you kena juga masukkan something untuk trigger dia orang supaya rasa macam nak masuk lah ni. Apa benda, for example letakkan anything, for example gambar speaker ke, for example kan, let's say dalam speaker tu ataupun icon tu ada ke, letakkan gambar apa semua, and then maybe ada contest sikit ke, ada game sikit ke untuk event tersebut, for example kan. Katakanlah event tu untuk student, for example, apa yang penting untuk student sebenarnya selain daripada dia dapat ilmu pengetahuan dan sebagainya. Let's say kita fikir student ni selain daripada dia join event nak dapatkan ilmu pengetahuan, dia juga nak activity punya hour, for example, ataupun ECJ, for example, highlightkan benda tu supaya orang nampak, okey, kalau masuk ni dapat ni something dan sebagainya. Nampak tak? Itu yang kita katakan konten tu, anything sebenarnya. Dia tak terhad kepada grafik ke anything dan sebagainya. So anything yang boleh trigger stimuli customer yang membaca tu untuk menarik minat dia terhadap apa yang kita nak sampaikan. Boleh tak Farid saya jawab tak soalan Farid? Farid, rasanya saya bagi saya dah sangat menjawab. Yes, saya. Okay. Betul. Alright, alhamdulillah, very good. Right, terima kasih Sir Faris. Saya kira ni soalan terakhir sebelum kita ke sesi bergambar. So semua orang boleh ready lah, yang nak pakai tudung boleh pakai tudung. Kejap lagi minta semua buka kamera dan kita ambil gambar. So soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir bagi nak tanya pendapat kiranya macam conclusion lah daripada setiap kedua-dua panel. Kalau dari Encik Zul sendiri, apa pendapat Encik Zul untuk yang nasihat Encik Zul yang Encik Zul boleh bagi tahu pesan dekat para pelajar semua ni daripada side pemilik Bubu agensi sendiri? Nasihat pesanan untuk apa? Untuk korang, saya cadangkan, saya nak bagi tahu pertama sekali, kalau nak buat digital marketing ni, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena fokus kepada satu tools dulu. Kalau nak pilih tools apa, okay, tengok pada kita punya target market kita, fokus pada dia. Contohlah yang membayar adalah mak sebagai contoh. Kita bukan nak target kepada mak, kita target kepada anak dia tu. Kan? Fokus pada anak dia tu, dia spend masa kat mana? Dia spend masa dekat Facebook sebagai contoh. Kita fokus marketing kita dekat Facebook. So cara ni lah yang akan menjimatkan kita punya cost, yang akan menjimatkan kita punya tenaga. Jangan cuba buat dengan starting, nak mula dengan besar-besar terus. Okay? Tak salah cakap macam tu, tapi kalau betul kita bajet besar kita tu, kita tak rasa ralat, kalau kita tak untung, tak ada masalah, go for it. Tapi isu dah sekarang, kita bajet kita ada 10,000 sebagai contoh, kita all out 10,000 guna buat marketing, itu tak betul step tu. Betul, faham. Kadang-kadang kita kena plan dulu sebelum buat something, kena plan. Okey, seterusnya dari side seorang lecturer pula, kita dengar nasihat daripada Sir Faris kepada para rakan-rakan pelajar.
Apa ni, from my side lah, sebab I believe that most yang kat sini ni pelajar event marketing kan, after this you nak apa ni, tempuhi alam pekerjaan ataupun business setup sendiri ke dan sebagainya, nak buat event itu ini kan, kenduri dan sebagainya kan. Okay, fine. Okay, yang pertama dari sudut nak memasarkan ni, of course lah, kita kena tengok dari sudut kita punya resources dululah, of course. Saya tadi dah sebut banyak kali juga dan Cik Zul pun banyak kali juga. Yang pertama kita tengok dulu in terms of kita punya resources, kekuatan apa ni, financial kita, and then target market kita siapa, right? Produk kita tu apa, apa ni, competitive advantage dia, right? Sebab kita tahu bila kita bersaing di atas talian ni, dia tak macam kita buka kedai fizikal. Buka kedai fizikal ni kita bersaing dengan competitors terdekat kita lah, kan? Kedai sebelah, kedai depan dan sebagainya, dia macam tu. Tapi kalau di atas talian ni persaingan dia sangat-sangat banyak pesaing, kita pun tahu kan. Jadi apa sebenarnya kekuatan company awak nanti tu yang awak rasa macam competitive advantage? Maksudnya inilah yang kami tawarkan lain daripada orang lain tawarkan. Cuba highlight benda tu. Right? Sebab benda itulah yang akan membezakan orang nak pilih company awak ke company orang lain nanti. Right? Okay, itu yang pertama lah, berkenaan dengan resources dan juga apa ni internal punya part lah. Okay, and then yang kedua, always always do market research lah, sebab marketing research ni zaman sekarang ni sangat penting, di mana kita cuba deliver macam event ni service, kita cuba deliver service yang memenuhi need and wants consumer itself. Jangan sesekali kita buat something yang kita buat dulu and then baru kita fikir macam mana aku nak jual servis ni ataupun produk ni. Itu salah sebenarnya dalam marketing. Dalam marketing ni kita kenal pasti dahulu apa problem ataupun masalah yang ada dekat customer kita ni, and then dengan produk kita itulah kita deliver something yang menyelesaikan masalah dia orang. Faham tak? Right? Maksudnya kita kena tahu dulu apa sebenarnya dia orang nak, macam mana dia orang nak, dari sudut servis event ni macam mana, dari sudut harga ke apa semua, anything, semua, right? Baru kita deliver something kepada customer. Of course benda tu kita dah tahu dah yang orang bakal ataupun orang akan nak benda tu, sebab kita dah buat research dulu sebelum kita deliver produk. Right? So saya rasa itu yang paling asas lah, right? Untuk apa ni, let's say nanti kalau you jadi event manager dan sebagainya kan, Dan lagi satu saya nak tambah kalau boleh lah, sentiasa ingat bahawa bila kita deliver produk, deliver service, sertakan dengan CRM, right? Customer Relationship Management. Jaga customer ni sangat penting, guys, sebab marketing zaman sekarang ni, menjaga pelanggan yang sedia ada lebih penting daripada kita mencari pelanggan baru. Ni saya sebut ni, ingat sampai bila-bila, keeping existing customer, right, more important than finding a new one. Okay, apa maksud dia? Maksud dia kita nak pelanggan yang sedia ada tu menjadi satu sumber untuk kembangkan lagi. Selain daripada kita nak cari new one. New one ni seperti awak tahulah, nak cari pelanggan baru ni dia akan makan cost. Tapi jaga customer yang sedia ada, less cost dan dia lebih impactful, right? Dia boleh refer kepada kawan-kawan dia, dia boleh lakukan repeat purchase ataupun repeat order dan sebagainya dengan kita punya business, dan juga dia boleh mungkin kita boleh buat method-method untuk dia beli lebih ataupun upselling punya method dan sebagainya pun boleh juga melalui pelanggan yang sedia ada ni. So CRM, guys, jangan tinggal. Right? Always keep your customer, make them happy, right? Make them satisfied with your services dan sebagainya, right? Okay, jadi saya rasa 3 benda itulah yang saya boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar ni, in case kalau nanti you all set up business ke dan sebagainya lah, right? InsyaAllah. Okay, so good luck lah to all of you, right? Alright, terima kasih Sir Faris. Saya kira selesai saja penjelasan daripada Sir Faris tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya kira program hari ini banyak sangat memberi input dari segi dari side seorang lecturer dan juga side seorang owner marketing punya agensi.
Sebab dia diibaratkan Faris ni dia bagi input dekat kita as a student tau. Dia tahu macam mana student punya behavioral. Lepas tu bila habis tadi pula kita pula macam berdepan dengan realiti pekerjaan, which is Encik Zul mempunyai pengalaman yang sangat luas macam mana berdepan dengan student, macam mana perangai-perangai pelanggan kita. So benda ni sangat penting. So semua orang dah dapat input daripada lecturer dan juga orang daripada marketing sendiri. Jadi saya diharapkan semua input yang di-providekan pada pagi ini dapat digunakan oleh semua rakan-rakan pelajar, tak kisahlah daripada event management student ke, daripada course lain sekalipun. Harap input hari ini korang boleh gunakan untuk korang punya upcoming event ataupun in selling something. Dan all the best juga kepada semua event management student part 5. Saya rasa ramai yang ada dalam ni yang tarikh final year project semua dalam masa terdekat. All the best, korang sempat lagi untuk gunakan segala input yang dikongsikan oleh panel kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua rakan-rakan pelajar yang turut hadir, para pensyarah. Of course kedua-dua panel kita, tidak dilupakan kita punya society, Association Event Management Student. Terima kasih banyak-banyak. So kita ke sesi yang terakhir, sesi bergambar. Okey, sebenarnya kita punya speaker Sir Faris, dia tak boleh nak on camera sebab dia punya portable camera tu tak lupa. So dia tak boleh nak on camera. I try guna phone lah kejap kot. Sure, boleh. Okey, semua orang boleh on camera. Boleh touch up apa yang patut, betulkan tudung. I think tak apalah sebab lambat nak download apa semua, so tak apa-apa, it's okay. Just proceed lah. It's okay. Tapi jangan keluar tau, kita nak ambil at least ada nama. Okay. Alright, ready guys? So okay, 1, 2, 3. Okay, freestyle boleh? Freestyle. 1, 2, 3. Okay, thank you. Alright, terima kasih banyak-banyak semua di atas kesediaan untuk mengikuti program kita pada ini. Terima kasih sangat Encik Zulfaqar Hashim. Terima kasih juga Sir Faris di atas segala perkongsian. Good event by the way, good event. Congratulations to all of you. Alright, thank you so much. Jangan lupa guys, boleh follow IG Bumbu Agency, IG Encik Zul sendiri, IG Sir Faris kita akan kongsikan nanti di IG untuk korang follow any info yang korang boleh contact. So terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa juga follow Avengers Studio Facebook, YouTube dan juga IG AIMS. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih. Salam. Thank you everyone. Thank you.